Yang Berhormat Shah Alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Terima kasih Datuk Speaker. Sebelum saya mula membahas tajuk dan butiran khusus, saya ingin merakamkan kekecewaan saya dengan keadaan Kementerian Wilayah Persekutuan yang telah dikecilkan bidang tugasnya dengan dipindahkan Plan Malaysia dan Jabatan Lanskip Negara kembali ke Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT. Melalui ini, Kementerian Wilayah Persekutuan tidak mempunyai tugasan di peringkat nasional. Walaupun ianya sebuah kementerian di peringkat nasional dan telah kini dijadikan sebuah kementerian yang mengawasi hanya 3 PBT, iaitu Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, Perbadanan Putrajaya dan Perbadanan Labuan. Ini bererti walaupun statusnya sebagai satu kementerian di peringkat nasional, tugasannya adalah begitu kecil dan lokal. Kalau dibandingkan keadaannya dengan KPKT, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan, yang mengawasi lebih 100 PBT, Kementerian Wilayah 3 PBT saja. KPKT lebih 100 PBT. Justifikasi wujudnya Kementerian Wilayah Persekutuan sebagai sebuah kementerian penuh agak sukar untuk diberi. Ini berbeza dengan keadaan sebelum ini di mana Plan Malaysia di bawahnya dan persoalan perancangan pembangunan fizikal di seluruh negara turut dipantau Kementerian Wilayah Persekutuan. Begitu juga dengan persoalan persempadanan antara negeri yang masih ada yang belum diselesaikan. Jabatan Lanskip Negara turut diletak di bawah Kementerian Wilayah Persekutuan sebelum ini dan segala perancangan terhadap mewujudkan beberapa kategori taman di seluruh negara termasuk Taman Persekutuan seluas 250 ekar di setiap negeri diuruskan di bawah Kementerian Wilayah Persekutuan dulu. Konsep nak jadikan Malaysia sebuah negara taman yang menjadi tema Jabatan Lanskap Negara sekarang ini diserahkan kepada KPKT. Oleh itu, dengan dikecilkan peranan Kementerian Wilayah Persekutuan sehingga menjadi kementerian yang hanya memantau 3 PBT saja, adalah diharap masalah-masalah di ketiga-tiga PBT akan diselesaikan secara tuntas kerana kementerian ini tak ada kerja lain. Butiran 030200 Perbadanan Pembangunan Kampung Baru. Saya ingin memulakan dengan butiran bekalan 030200 iaitu Perbadanan Pembangunan Kampung Baru sebanyak RM3,638,000. Ini adalah satu jumlah overheads yang besar untuk sebuah perbadanan yang ditugaskan untuk membangunkan kampung baru. Saya ingin tanya Yang Berhormat Menteri, bagaimana Yang Berhormat Menteri boleh menjustifikasi perbelanjaan yang sebegitu tinggi dan pada masa yang sama tidak ada perancangan yang bersungguh-sungguh untuk melaksanakan pembangunan kampung baru. Dah ada Perbadanan Pembangunan Kampung Baru yang menelan belanja 3 juta lebih setahun. Tapi perancangan untuk membangunkan kampung baru entah ke mana. Yang Berhormat Menteri ada menyebut akan melaksanakan pembangunan kampung baru secara berkelompok melalui pasal seluas 5 ekar setiap satu pasal. Pembangunan yang secara runcit yang amat sukar untuk dikawal untuk memenuhi satu perancangan yang menyeluruh. Adakah pembangunan seperti ini dianggap setimpal dengan perbelanjaan 3.6 juta setahun yang disebutkan tadi? 09000 Program Pembangunan Semula Kampung Baru.
Saya melihat di bawah butiran pembangunan 09000, iaitu program pembangunan semula Kampung Baru, hanya RM1,100,000 diperuntukkan. Adakah wajar kerajaan membelanjakan 3.6 juta untuk memantau projek pembangunan 1 juta? Sedangkan pembangunan Kampung Baru yang dirancangkan sebelum ini oleh Kerajaan Pakatan Harapan mempunyai nilai GDV sebanyak 50 hingga 60 bilion. Maka wajar dibelanjakan 3.6 juta setahun untuk Perbadanan Pembangunan Kampung Baru kalau ianya ingin menguruskan satu pembangunan yang GDV-nya 50 hingga 60 bilion. Saya ingin bertanya kepada YB Menteri, adakah apa yang diusahakan oleh PPKB, Perbadanan Pembangunan Kampung Baru sebelum ini akan disia-siakan begitu saja? Adakah plan pembangunan menyeluruh di bawah kerajaan PH dahulu akan dikekalkan atau diubah setelah pembangunan secara berkelompok diperkenalkan? Sambil itu, Yang Berhormat Menteri ada sebut, satu bajet akan dipohon 1 bilion untuk pembangunan infrastruktur di Kampung Baru. Saya tak nampak ianya adanya di dalam bajet ini. Seterusnya, 020300 Perbadanan Putrajaya sebanyak 90,980,000. Adakah dana yang diperuntukkan kepada Perbadanan Putrajaya ini termasuk dana untuk penyelenggaraan projek perumahan awam Malaysia PPAM melinjau di Putrajaya? Ini kerana projek ini didapati mempunyai masalah structural defect yang ketara, sambil saluran najisnya rosak dan fasiliti lain yang tidak sempurna dan tidak mengikuti spesifikasi yang ditetapkan. Saya juga mendapat aduan daripada Persatuan Penduduk agar isu ini diselesaikan segera. Ni semua pegawai-pegawai perkhidmatan awam. Yang Berhormat Menteri, tak boleh pihak PPJ dan Kementerian Wilayah Persekutuan lepas tangan. Ianya melibatkan beratus ahli keluarga yang telah membelanja duit mereka membeli rumah-rumah ini, tetapi akhirnya dianggap ataupun kelihatan tidak selamat untuk diduduki. Pihak Persatuan Penduduk memohon wakil PPJ mendapatkan salinan JKR berkenaan pemeriksaan visual struktur bangunan yang telah dilakukan pada 22 Oktober 2020 yang lalu dan ingin mengetahui apakah perkembangannya. Oleh kerana masih masa agak terhad, saya nak ambil satu saja lagi, iaitu 01100 Private Public Partnership. Ini benda yang istilah-istilah yang penuh misteri. Kita dapati ianya wujud di dalam beberapa kementerian, termasuk yang baru-baru ini Kementerian Komunikasi. Jumlahnya 70,72,100. Ianya adalah untuk PPF, Private Public Partnership, yang mana sebelum ini nilainya untuk 2019 adalah kosong, 2020 adalah kosong, tapi pada 2021 melonjak menjadi 70 juta lebih, seperti mana juga untuk Kementerian Komunikasi. Adakah ini wang-wang yang telah diselitkan untuk kegunaan yang tidak jelas untuk menghadapi pilihan raya? Saya harap perincian diberikan kepada perbelanjaan yang sebegitu rupa. Terima kasih. Terima kasih, Yang Berhormat Shah Alam.